اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayat Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan melazim ia Allah akan mereka itu, akan segala hamba Allah subhanahu wa ta'ala, melazim takut akan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendiri, yakni mengerja akan hak rububiyahnya, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melazim ia, ini sambungan daripada terjemahan, wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyati. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan, tertentu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mewajib, ia Allah atas segala hambanya. Mewajib ni akan mengenal sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan bagi Allah. Dan melazim ia Allah akan mereka itu, akan segala hamba Allah. Melazim takut akan dia, takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Melazim ni samalah dengan mewajibkan. Melazim ni memistikan. Kita sebut lazim ni terkadang kitanya melazimi kelaziman. Kita biasanya hak selalu-selalu tau. Melazimi kelaziman. Bukan kita ni hak selalu-selalu, hak berulang-ulang. Tak. Itu panggil melazimi. Benda ni kelaziman. Tidak ni melazim di sini maknanya memistikan. Makna sama dengan mewajibkan lah. Melazimkan, mewajibkan dengan makna memistikan. Kadang-kadang lazim ni dengan makna berekeh. Dan berekeh. Ada hak ni, ada hak ni. Lazim daripada bersifat dengan sifat qudrah, bersifat dengan kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Kan kita ngaji sifat maknawiyah tu kan. Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat qudrah. Dengan bahawa Allah bersifat dengan sifat qudrah, Allah bersifatlah dengan sifat kaunuhu qadiran. Itu melazimi. Kalau kita kata berekeh, kita Terengganu berekeh faham. Kita tak faham orang Terengganu berekeh. Allah dia ni berekeh semua anak dia. Ke mana? Ke ayat macam mana? Anak dia tu berekeh semua dengan mak dia. Tak berekeh. Gitu lah. Ada mak, ada anak. Sebab apa? Anak tu berekeh semua. Tu melazimi dengan makna berekeh. Allah bersifat dengan sifat qudrah. Allah bersifat juga dengan kaunuhu qadiran, melazimi bagi sifat qudrah. Berekeh tu.
Tapi kita tadilah kalau sebut lazim ni hak sentiasa, bukan ni. Melazim ia Allah, mana memestikan ia Allah akan mereka itu, akan segala hamba melazimi takut akan dia, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Quran tu kan, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Tu. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takut oleh kamu akan Allah haqqa tuqatih, akan sebenar-benar takut. Allah telah seru kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman Allah Ta'ala seru takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni, Allah yang mewajibkan atas segala hambanya akan mengenal sifat ketuhanan untuk menjadikan kita orang yang beriman. Bila kita orang beriman ni pula, pergi pula kepada Allah, melazimkan, Allah memestikan kita takut, kita takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan atas segala hambanya, mewajibkan akan mengenal sifat ketuhanan. Masuk di ayat ya ayyuhallazina amanu. Bila mengenal Allah, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Bila orang ni beriman, Tuhan pun perintah, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah oleh kamu akan Allah, akan sebenar-benar takut. Apa dia takwa ni? Mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Itu takwa, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak timbul takwa takut ni, siapa yang bertakwa, yang takut? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berilmu. Nak takut akan Allah ni mari daripada ilmu. Takut akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Suruhan zahir, semayang puasa. Suruhan zahir semayang puasa pula bukan suruh semayang saja, bukan suruh puasa saja, suruh melengkapkan syarat serta rukun dalam sembahyang. Peraturan semayang puasa wajib dilengkapkan. Itu suruhan zahir. Suruhan batin pula taubah, khauf, redha, zuhur, tu hak batin pula. Ilmu, ikhlas, ilmu. Kemudian meninggalkan larangan zahir dan batin. Larangan zahir pun kembali pada ilmu, larangan batin pun kembali kepada ilmu. Larangan dalam hati, riya, ujub, takabur, itu larangan batin, balik kepada ilmu. Sebab orang yang takut akan Allah ada di kalangan mereka yang berilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menekankan berkaitan ilmu, wajib didahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Imam Ghazali datangkan dua sebab, dua kerana. Yang pertama Ghazali kata supaya ibadah kamu tu berhasil dan selamat. Supaya ibadah kamu berhasil. Berhasil mana apa? Ibadah kamu tu jadi sah, kita kata. Nak jadi ibadah, nak sah ibadah adalah akidah kena comel. Cara beribadah tu kena comel dengan ilmu. Itu nak berhasil, nak jadi, nak sah ibadah, nak sah semayang. Bukan hanya syarat rukun semayang, akidah kena betul. Kalau akidah tu terpesong sampai tahap kufur ijma' ulama', semayang tu wajib diqadakkan kembali, tidak sah. Kita biasa sebut sah batas semayang hukum fiqh saja, dak dibina atas akidah. Jadi
nak supaya amal ibadah tu berhasil, jadi ilmu pegangan dan ilmu hak macam mana kita nak beribadah. Kita nak baca Al-Quran, ilmu, tak boleh baca gitu. Tapi baca Quran mana yang berhasilnya? Baca Quran yang berakidah dengan akidah Al-Quran. Bukan baca Al-Quran saja. Baca Al-Quran, mereka yang beriman dengan Al-Quran, mereka yang berakidah dengan akidah yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Dah kita duduk belajar ilmu Quran tajwid je. Dah kita nak ngaji mana pula akidah Qurannya hak kita duk baca tu. Itulah ngaji dalam kitab kaedah sifat 20. Ada ni. Hak kita ngaji guru Quran, dia ngaji hukum hakam tajwid. Kemudian hak kata berakidah dengan akidah Quran, hak tu kita ngaji dalam kitab tauhid sifat 20 untuk memastikan kita berakidah dengan akidah Al-Quran. Maknanya Al-Quran kita tu berhasil, kita baca Quran betul, serta permulaannya adalah dibina atas kita berakidah dengan akidah Al-Quran. Kemudian yang kena, kemudian supaya berhasil ibadah dan selamat. Selamat ibadah ni, ni kena ilmu berkaitan dengan batin. Akidah comel, ibadah betul, berhasil, jadi sah. Tapi kalau berkaitan ilmu tasawuf tidak ada, disertakan dengan riya, ujub, takabur, tak selamat, terbatal pahala amal ibadah. Terbatal pahala, tak selamat. Jadi nak berhasil ibadah dan selamat, tauhid, fiqh, tasawuf. Itu kerana yang pertama dalam kitab Minhaj. Kerana yang kedua, supaya takut oleh kamu akan Allah yang sebenar-benar takut. Nak takut ni kena tahu je pakar. Tahu je pakar. Jangan duk takut macam budak-budak tu. Budak-budak takut tu duk tahu je pakar. Hak benda yang sepatutnya dia takut, tak takut. Hak sepatutnya benda hak dia takut, benda hak sepatut tak takut dia takut. Dia tukar ni budak. Sebab apa? Tak tahu je pakar. Sama juga kita. Nak takut yang sebenar pada Allah, wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Takut kita dengan akidah-akidah yang terpesong, kena ngaji molek. Takut kita amal ibadah kita tu tak ikut garis. Semayang tak ikut garis, bukan kata tak ada pahala, zanbun kabir, dosa besar pula dalam rupa kita tengah-tengah semayang. Takut kitanya semayang comel dah, tapi semayang serta riak. Takut kita masuk dalam wailun kepada siapa? Allazina hum yuraun. Hak tu duk baca sokma tu. Mayang comel, riak. Balasannya mana? Wail. Bukan neraka jahanam. Telaga, lembah, lubang dalam neraka jahanam. Kepada orang riak. Takut kitanya. Itu ilmu. Ada ni. Nak takut, masalah kata wajibkan dahulukan ilmu atas ibadah, terutama sekali hak bab pegangan. Tapi takut-takut pun kita kena imbanglah juga dengan harap. Dia takut-takut sangat ni, jadi ngokor lah jawapan dia. Dah kitanya belajar kemudian, lepas belajar tu akidah pun salah, semayang pun tak betul, semayang pun banyak tinggal, sangkaannya tak pernah tinggal semayang. Lepas belajar, tinggal semayang. Kalau seumpama tu, saya biasa buat contoh tu lah, perempuan yang jahil hukum haid dan nifas. Darah dia, tapi jahil bab hukum hakam. Jahil bab hukum hakam, maknanya sudah kering, sudah suci, wajib sembahyang. Dia tak sembahyang, dia ingat ke tak wajib, maknanya dia sudah meninggalkan sembahyang yang wajib atas batang tekak dia. Sebab apa dia ingat ke tak wajib? Sebab dia belum mandi. Bila belum mandi, tak wajiblah sembahyang. Ni memang kalau kita kata tak reti sangat-sangat. Tu ayat lembut. Kalau sebut jahil sangat-sangat orang marah.
Kalau sebut tak reti sangat-sangat tu, dia lembut sikit. Sebut jahil, Allah kita jahil. Lah, tak reti, bukan jahil. Jahil tu bahasa Arab, tu cakap Melayu sudah lah. Tak reti sangat-sangat. Dah kan kita tak mandi lagi. Mandi tu syarat sah. Bukan berkaitan dengan kewajipan, syarat sah. Pada ni, suci daripada hadas kecil, berwuduk, syarat sah. Suci daripada hadas besar, mandi wajib, syarat sah. Ada pun syarat wajib, suci daripada haid. Kering tu wajib. Kering je, wajib. Kemudian kita nak menunaikan kewajipan, wajib pula mencukupkan syarat sah, pergi mandi. Bukan mandi tu yang mewajibkan. Mandi tu untuk melengkapkan syarat sah sembahyang yang wajib atas diri kita. Belum selesai mandi, habis waktu, masuk waktu lain pula. Untuk waktu hak belum sempat sembahyang tu, wajib diqadakkan. Saya mandi tak siap lagi. Qada apa? Dia kewajipan kan, bukan kerana mandi, kerana kering tadi. Masa suci, kering tu, waktu masih lagi ada. Untuk waktu tu, sembahyang dalam waktu tu, wajib. Tapi kena mandi dulu. Belum sempat selesai mandi, habis waktu, hak tu kena qada. Hak ni bukan melengahkan mandi ni. Dia suci last minute. Kalau suci awal-awal, dia kena mandi segera. Jangan mandi di hujung waktu. Hak ni hak last minute, hak akhir waktu dah. Kena qada untuk waktu. Sebab apa? Sebab untuk waktu tu dia sudah cukup syarat wajib. Jadi lepas belajar, Allah kalau gitu banyak saya sebelum ni. Kalau suci siang hari waktu bekerja, zuhur, asar, sah tinggal. Tak mandi dia kata. Nak mandi macam nak Ustaz, di pejabat tak ada bilik mandi. Yang adanya hanya tandas sahaja, dia kata. Lepas tu suruh pejabat buat bilik mandi nah. Sebab apa? Sebab perempuan hok kering haid nak mandi, boh royak ke dia. Boh tak apalah, boh tak ada haid kalau boh lelaki nah. Kalau boh perempuan juga, boh pun nak kena mandi juga bila kering haid. Kita pakatlah sama-sama buat bilik mandi. Apa? Nak sibuk Allah apa dia? Tak apa. Nak si budaya, tambah si budalih. Tu bukan benda yang besar tu. Buatlah bilik mandi. Tulis tu bilik mandi untuk perempuan suci haid. Dah. Kerana buat alasan. Tak ada bilik mandi sungguh. Mandi dalam tandas tu lah. Dah boleh ke mandi dalam tandas? Kita bukan nak mandi dalam tandas. Dah tak ada tempat. Mandi wajib sebab kita nak semayang zuhur, nak semayang asar. Nantilah balik nanti maghrib baru semayang. Tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal satu waktu kalau mazhab Hambali murtad dah, walaiyazabillah. Tinggal satu waktu murtad dah mazhab Hambali. Pada ni. Ni tinggal dua waktu, zuhur lagi, asar lagi untuk bulan tu. Bulan akan datang pula. Kena pula suci 10 siang hari. Ni berat ni. Lepas belajar baru tahu Allah banyaknya lah dosa. Tu bab zahir. Lepas tu bicara pula bab hati, banyaknya dosa batin. Takut. Kena imbang juga dengan harap rahmat Allah, keampunan Allah. Kalau tidak bergeraklah kita. Allah Maha Pengampun. Janji kita belajar molek asas-asas fardu ain, salah taubah. Allah Taala Maha Pengampun. Selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari tak naik sebelah barat, pintu taubah terbuka luas. Duduk situ, harap. Sebab ada juga mana dia jadi macam stres lah. Ngaji bab pegangan, terutama sekali lah, banyak salah pegangan. Dia pun cerita salah tu. Selama ni saya berpegang perkara jahat, takkanlah qada. Allah kalau pegang seumpama tu, pegangan tu, khilaf ulama kalau pegang seumpama tu, satu pandangan ulama kata kafir, satu pandangan mengatakan dosa besar, sembahyang puasa tidak akan diterima. Jadi macam mana boleh berpegang perkara jahat bukan qada? Rukun iman yang ke-6 dah kita hafal apa? Baik jahat qada. Baik jahat qada. Apa laginya? Perkara jahat tu qada tu pegangan kita. Dok dia kata dok pegang pun gitu, pakai logik akal.
takkan perkara jahat yang Allah Ta'ala marah, yang Allah akan hukum, qada Allah tak menasabah pula dah di situ. Lepas tu cerita lagi orang lain yang salah. Lepas tu macam mana ni dia duduk keadaan tertekan lah. Apa? Takut sangat-sangat. Kata kena imbang dengan harap keampunan Allah, rahmat Allah. Kena duduk ke situ. Ada ni. Takut memang kita kena takut. Tapi kalau takut gitu tu, akhirnya biar tak ada bahagian dah tu. Neraka dah nampak raya. Betul asa lah jadinya. Tak betul asa. Dah satu salah, dua salah, tiga salah. Lepas tu banyak pula nak kena tunaikan kembali. Semayang nak kena qada, puasa nak kena qada. Masa dulu-dulu pula zakat-zakat pula ada yang kita buat tak tahu je. Buat tak peduli je zakat-zakat. Contoh. Lepas tu nak kena kira balik. Allah, kira tak payah tak ada bahagian dah tu. Dia tak ada bakat dia. Lepas tu mana? Neraka dah tu. Apa-apa? Putus asa. Tu derhaka, maksiat pula situ. Mana apa ni? Kita kena imbang dengan harap keampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Tapi nak takut ni memanglah mari daripada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak timbul takut macam mana? Kalau tak ada ilmu, kita jalan sedap je, pegangan macam mana? Kita semayang berjemaah, ilmu macam mana? Jadi rasa macam okey je. Tu kalau tak ada ilmu. Sebab tu macam kata wajib dahulukan ilmu atas ibadah, kerana yang keduanya supaya takut akan Allah yang sebenar-benar takut. Ni Allah mewajibkan kita takut ni balik kepada ilmu. Bunyi dia? Bunyi dia? Vacuum. Cuba pergi pihak masjid tak tahu tu. Cuba pergi beritahu ke pihak masjid. Dalam dia belajar ni nak kena fokus. Kalau capur macam-macam, sudah-sudah ada tepi kan. Nak mengaji, bosan dah tepi kan. Jadi kitab kita ni memulai dengan mengenal sifat ketuhanan dan takut akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayat tadi lah, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman. Ni orang yang ada makrifah, orang yang ada akidah yang lengkap keenam rukun iman. Disuruh, diperintah supaya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab-kitab ni, kalau dibicara berkaitan dengan takwa, makrifah tu pun dibicarakan takwa juga. Dia kalau walaupun dalam ayat tu seru kepada mereka yang beriman, takut oleh kamu akan Allah, takwa oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tengok dalam kitab-kitab, apabila disusun bab takwa, bab takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa tu sendiri dimulai dengan iman. Takwa tu sendiri dimulai dengan iman. Sebab dalam kitab-kitab dia membahagikan takwa kepada tiga martabat, tiga peringkat. Jadi martabat yang pertama, awwalu maratibit taqwa. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki. Dia takwa ni asal makna terpelihara. Tu asal makna terpelihara. Tu asal makna. Jadi permulaan martabat takwa adalah at-taqwa anisyirki.
terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mula-mula sekali. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Itu dia panggil terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada bagi selain Allah perbuatan. Tak ada perbuatan. Hak zahir, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya perbuatan Allah, mentauhidkan Allah. Kalau berpegang ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri, sebab Tuhan letak dah tenaga di hamba, Tuhan letak dah kudrah dia panggil. Kudrah, tenaga, energi dia panggil. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah itulah yang menggerakkan tubuh badan hamba, dan kudrah itulah yang menghasilkan kerja hamba. Itu dia panggil mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Itu akidah qadariyah dia panggil. Ada ni. Jadi semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan dalam mentafsirkan, menghuraikan, kalau kita ngaji nanti kita bicara bab wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ketika nak menghuraikan wahdaniyah pada perbuatan, kita dilarang mentafsirkan, menghuraikan keesaan pada perbuatan dengan laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Jangan hurai seumpama tu. Laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Tiada bagi selain Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Nak mentafsirkan, nak menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan dikata tidak ada bagi selain daripada Allah. Kita apa selain daripada Allah? Makhluk lah. Allah khalik, selain Allah dipanggil makhluk. Jangan kita tafsirkan tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Jangan kata gitu. Sebab apa? Faham di situ makhluk ada perbuatan juga, cuma tak serupa je dengan perbuatan Allah. Salah gitu. Sebab makhluk tak ada perbuatan. Dia gitu. Dan kitab Kifayatul Awam, jangan engkau tafsirkan, jangan engkau huraikan keesaan pada perbuatan dengan kata engkau, dia kata laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Tiada bagi selain Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak ada. Maknanya selain Allah, makhluklah kita pendek. Makhluk ada perbuatan tapi tak ada yang serupa dengan perbuatan Allah. Bukan faham dia gitu? Tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Faham di situ makhluk ada perbuatan ke tak? Ada tapi tak serupa. Tu batil, palsu. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadikan sekalian perbuatan. Makhluk tak ada perbuatan. Itu keesaan pada perbuatan dipanggil. Ini pada menghuraikan keesaan pada perbuatan. Bukan kita tak boleh kata makhluk ada perbuatan. Bukan tak boleh kata. Memang kita kena kata. Bahkan kita wajib berpegang hamba ada usaha. Usaha tu lah panggil perbuatan. Tapi awak tak ada ni ketika menghuraikan keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Tidak ada bagi makhluk perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak betul gitu tu. Sebab awak faham bahawa makhluk ada perbuatan sendiri tapi cuma tak serupa dengan perbuatan Allah. Salah gitu. Sebab makhluk tak ada perbuatan. Ini nak menghuraikan keesaan pada perbuatan.
Kemudian hak kita cerita perbuatan, pekerjaan. Tu boleh cerita tu cerita asbab zahir je. Tak ada salah. Jangan salah faham pula. Tak boleh kata perbuatan saya, tak boleh kata perbuatan kamu, tak boleh kata perbuatan orang, tak boleh kata. Tak, bukan. Hak tu kita cakap asbab. Bukan kita wajib isbatkan di akidah. Kita wajib letakkan di akidah kita. Hamba ada pilihan. Hamba ada usaha perbuatan tu. Ada. Tapi hakikinya, semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan hurai. Tiada bagi selain Allah. Tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jadi fahamnya makhluk ada perbuatan, tapi tak samalah dengan perbuatan Allah. Tidak ada, sebab Allah lah al-khaliqu li af'alil makhluqat. Allah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk itulah perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan pegangan. Ini pegangan. Jadi nak menghuraikan pegangan keesaan pada perbuatan. Kalau kita cakap saya buat tu, itu cakap asbab zahir. Tak ada salah pula situnya. Kalau tadi nak menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan duk hurai seumpama tu. Salah gitu tu. Sebab apa? Sebab makhluk tak ada perbuatan. Macam mana? Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Mana ada tak perbuatan? Ada, tapi tak seperti. Tak ada langsung. Kesemua perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Jadi at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyentuhkan Allah, itu adalah permulaan martabat takwa. Barulah naik kepada martabat yang kedua, hak kita duk sebut semua tu. Takwa dengan bahawa mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan. Kewajipan zahir batin pun kerjakan, larangan zahir batin pun tinggalkan. Itu takwa hak pertengahan. Biasa Tok Khotib hari Jumaat diletak takwa ni. Takwa hak pertengahan ni. Takwa hak paling tinggi, kerjakan segala suruhan wajib sunat. Tu. Kemudian tinggalkan hak haram tu sama telah lah. Hak makruh pun tinggal, hak khilaful aula, hak dak comel pun tinggal, hak harus yang tidak ada faedah pun tinggal. Hak harus hak tak ada faedah ni. Hak tak ada faedah akhirah, bukan ada dosa ni. Hak harus. Hak berdosa pun tidak, berpahala pun tidak. Kalau tidak berpahala, tinggal. Pada ni hak harus, hak tak berpahala, tinggal. Mana hak harus, hak tak berpahala, tinggal? Makan tu lah. Jangan makan lah, harus je tu. Pada ni mana apa? Tinggal makan, hak makan harus. Mana hak makan harus? Lapar makan. Dah makan hak tak harus macam mana? Makan kenapa? Nak kuat tubuh badan, nak buat ibadah. Tu. Hak tu makan ibadah tu panggil. Biar makan hak tu. Ke mana? Kan kita makan kan baca bismillah lah, baca doa lah. Kita makan nak jaga kesihatan. Sebab apa? Sebab kita nak buat amal ibadat. Nak belajar, nak beramal. Kita makan, kita jaga pemakanan. Sebab apa ni? Biar kita sihat, buat ibadah tak terganggu. Makan ni bukan harus ni. Ada ni. Hak harus, hak tak ada faedah. Tak ada faedah panggil. Tak ada faedah. Tidak berdosa, tetapi tak ada pahala. Rugilah. Benda yang sama, makan tetap makan. Tapi makan kenapa? Tidur kenapa? Tidur kerana nak sihat tubuh badan, esok bangun nak buat ibadat pula. Tu. Tidur tu bukan tidur haru tu. Itu tidur ibadah. Malaikat akan catat pahala ibadah setiap saat sampai pagi esok. Anda panggil tidur orang yang berilmu ni. Kan? Jadi tinggal hak tak ada faedah pun tinggal. Ni hak takwa hak atas sekali. Hak kita tahu kat pertengahan ni makan gitu Makan kerana lapar, mengantuk kerana tidur. Itu takwa pertengahan. Takwa pertengahan lah tu. Hak sebut takwa atas tu, kejut kita. Dah, kita dah duduk takwa atas, kejut lah kita. Kita nak makan je.
Baca bismillah tu pun jadi macam telacor. Tak sedar pun mulut baca bismillah. Gitu je. Atau takwa pertengahan. Kewajipan kerjakan, larangan tinggalkan. Hak tinggi itu bukan kewajipan, sunat perbanyakkan. Itu hak takwa hak atas sekali. Nah, tapi kalau jemaah tu khatib biasanya didatangkan takwa hak pertengahan. Tetapi antara kedudukan takwa ni, dia tak boleh lakau-lakau. Sebab nak naik takwa yang pertengahan, mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala perkara yang dilarang, dia kena ada at-taqwa anisyirki terlebih dahulu. Kalau tidak ada at-taqwa anisyirki, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya mengerjakan suruhan, tidak akan diterima. Dia kena takwa permulaan ni dulu, barulah pergi kepada mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin berdasarkan pada ilmu, meninggalkan segala larangan zahir dan batin berdasarkan pada ilmu. Sempurna kewajipan, tambah kewajipan saja. Nak perbanyakkan amal sunnah, nak naik kepada takwa atas sikit lagi tu, kena sempurna hak pertengahan ni. Hak wajib tak sesat, nak cerita hak benda sunnah, tak jadi. Tak jadi tu. Kena buat segala kewajipan. Hak haram-haram tinggal dulu. Kalau hak haram tak tinggal, mana haram tak tinggal? Riak, ujub, takabur tak tinggal. Tapi rajin buat amal sunat. Hak atas yang tiga tu tak akan diterima. Kalau tidak meninggalkan segala larangan hak batin ni pula. Hak takwa martabat yang kedua. Hak ni dah kitab Minhajul Abidin, hak Imam Ghazali nya, mari daripada orang yang beramal tanpa ilmu tasawuf, akhirnya dia meninggalkan perkara haruh. Mana perkara haruh? Tinggal tidur malam kerana nak ibadah qiyamul lail, sembahyang sunat. Tinggal perkara haruh, makan siang hari kerana nak berpuasa sunat. Imam Ghazali kata, tetapi mengekali riak, ujub, takabur, haram dosa besar yang mewajibkan neraka. Ni tak ada ni neraka juga. Walaupun nampak rajin buat amal sunat tu, nampak takwa atas sikit je. Tapi hak takwa pertengahan beres ke tak? Hak perkara haram tinggal ke tak? Riak, ujub, takabur tak? Nak naik atas tak ada. Dia kena satu. Tinggal perkara haruh, tidur malam haruh. Asal tu lah. Isyak semayang dah. Boleh tidur dah kitanya. Bukan isyak semayang lagi. Haruh. Tapi tinggal tidur. Bangun kerana nak qiyamul lail, semayang sunat. Tapi hati riak, ujub, takabur. Tuan terima? Kita siang hari tak makan kerana nak puasa sunat. Tapi hati riak, ujub, takabur, hasad. Tak tinggal. Tak ada tu. Kalau lah ni contoh kalau kita cerita kat macam orang gila tau. Dia rajin sembahyang sunat tapi arak tak tinggal. Kita kata macam mana? Dia rajin puasa Isnin Khamis. Tapi sementara nak tunggu buka puasa Isnin Khamis tu, dia ajak kawan dia berjudi dulu. Sebab apa? Sebab nak tunggu masa maghrib lambat. Kalau berjudi ni cepat sikit masuk waktu maghrib. So kita kata gila. Nak semai sunat minah arak, main sunat apa minah arak? Lepas tu nak puasa sunat, lepas tu berjudi sementara nak tunggu buka puasa. Orang gila gitu tu. Sebab apa? Sebab nak buat sunat, hak haram tak tinggal. Dan macam mana pula? Hak tak tinggal riak, ujub, takabur yang dosa besar macam judi, macam minah arak. Kira mana tu? Jadi nak naik takwa hak paling atas tu, dia kena duduk takwa yang pertengahan, kena selesai. Kewajipan kena tunaikan zahir batin, perkara diharamkan zahir batin kena tinggalkan, baru naik atas. Wajib sunat ni. Ni perbanyakkan amal sunat. Jadi 3 martabat takwa. 3 martabat takwa. Jadi takwa hak permulaan ni terpelihara daripada menyekutukan Allah. Apa faedah dia? Apa dia balasan akhirah? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis.
Kita maklumlah neraka ada 7 lapisan. 6 lapis bawah kekal selama-lamanya. Hak lapisan atas neraka jahanam saja yang tidak kekal. Jadi dengan takwa yang permulaan ni selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mensyirikkan Allah kekal neraka selama-lamanya waliazabillah. Tapi tak selamat daripada neraka jahanam. Nak selamat daripada neraka jahanam, nak direct kepada masuk syurga tanpa masuk neraka jahanam terlebih dahulu, duduk takwa yang pertengahan. Kewajipan kerjakan, larangan tinggalkan, barulah selamat daripada neraka jahanam. Tanda ni. Kemudian selamat dari neraka jahanam, selamat dari neraka jahanam, masuk syurga. Syurga ni pula ada darajah dia pula. Tapi nak bincang darajah syurga, bincang selamat daripada neraka jahanam dahulu. Nak bincang selamat dari neraka jahanam, bincang selamat daripada kekal 6 lapis neraka bawah tu. Nak selamat daripada kekal 6 neraka lapis bawah, takwa syirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah. Barulah pergi kepada nak selamat dari neraka jahanam, mengerjakan kewajipan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin, selamat dari neraka jahanam, masuk syurga. Barulah kira pula darajah. Pada ni darajah. Sebab syurga ni selama-lama dah. Kalau darajah tu bawah tu lah selama-lamanya. Kalau pertengahan lah selama-lamanya. Kalau hak Jannatul Firdaus lah selama-lamanya. Dia tak akan ditukar ganti ni. Tukarlah pula, dia akan duduk bawah sama. Naik tengah pula. Hak tengah pula tak kena duduk tengah sama. Nak naik ke duduk atas. Hak duduk atas pula tak akan duduk atas sama tu. Bawah jarang. Tak ada. Kalau bawah lah. Kalau pertengahan lah. Kalau Jannatul Firdaus, lapis syurga hak darajah paling atas, hak darajah paling atas selama-lama. Nak darjah pula, bukan nak selamat dari neraka jahanam saja, nak darjah. Pergi kepada takwa hak paling tinggi tu. Wajib sunat ni sunat ni. Ni penting amal sunat ni. Apa? Nak darajah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting amal sunat, amal wajib kena lengkap sebab nak selamat daripada neraka jahanam. Ni peringkat dia. Ada ni. Jadi mengaji ilmu tauhid, ilmu bab iman, bab akidah, bab makrifah untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kadang-kadang kita tauhid, belajar ilmu tauhid kenapa? Kerana nak selamat daripada kekal neraka. Itu kerana selamat dari kekal neraka, tak selamat lagi neraka jahanam. Nak selamat neraka jahanam ni, pergi pada fiqh dan tasawuf, taat zahir dan taat batin. Selamatlah daripada neraka jahanam. Ada kena ada seperingkat. Itu dalam kitab. Dia akan susun takwa kepada 3 martabat, 3 kedudukan. Jadi Allah mewajibkan mengenal, dan Allah mewajibkan akan takut akan dia akan Allah, dan mendirikan ia akan hak rububiyahnya. Bila takut akan Allah, pastilah akan mengerjakan segala hak ketuhanan. Apa yang Tuhan perintah, kita tunaikan sekaliannya zahir dan batin. Bila Tuhan larang, kita tinggal sekaliannya zahir dan batin. Selesai hak terjemahan. Alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyati, wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi masabihi zalam. Pergi pula kepada selawat dan salam. Wallahu a'lam. Ni kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16. Kemudian baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat pada sekaliannya itu, pada sekalian martabat niat, dan sunat pada sekaliannya itu, pada sekalian martabat niat. Hak wajib tu ada 4 martabat kan. Dalam keempat martabat niat ni, sunat niat bilang rakaat. Bilang dak. Kita bilangan dak. Niat bilangan rakaat dan niat kerana Allah. Jadi dalam martabat yang pertama pun sunat niat bilangan rakaat dan juga niat kerana Allah. Sembahyang martabat yang pertama, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat yang tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan sebab. Hak wajib dan niatnya kosong. Aku nak sembahyang, saja aku sembahyang. Hak tu wajib. Hak sunatnya, saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Lengkap. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Kalau sembahyang 2 rakaat lah. Kalau nak sembahyang 1 rakaat, niat 1 rakaat. Mana ni? Itu hak martabat yang pertama. Sunat niat bilangan rakaat dan sunat niat kerana Allah. Hak martabat yang kedua pula, sembahyang sunat yang berwaktu bersebab. Hak wajib niatnya qasad dan ta'ayyun. Saja aku sembahyang duha. Saja aku sembahyang tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang duha dipanggil sembahyang sunat yang berwaktu. Kan duha kan ada waktu dia, waktu masuk, naik matahari segala. Waktu habis dengan masuk zuhur. Tu berwaktu. Hak bersebab sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita punya saja aku sembahyang duha 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah. Kemudian hak sembahyang duha tadi kita pun niat sunat. Saja aku sembahyang sunat duha. Letak sunat tu pun sunat juga. Qasad dan ta'ayyunnya apa? Saja aku sembahyang duha. Tu qasad dan ta'ayyun. Sebut niat itu dipanggil ta'arruf. Kita datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Jadi bukan niat bilang rakaat saja sunat. Bukan niat kerana Allah saja sunat. Niatkan sunat tu pun sunat juga. Saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Sebut sunat tu hukumnya sunat. Hak wajibnya saja aku sembahyang tarawih. Saja aku sembahyang witir. Saja aku sembahyang dipanggil qasad. Tarawih witir dipanggil ta'ayyun. Kita nyatakan sembahyang apa. Tapi disunatkan kita datangkan niat sunat tu. Sunat tarawih, sunat witir. Datangkan niat sunat tu hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, qasad ta'arruf ta'ayyun. Sembahyang fardu termasuk fardu janazah. Termasuk fardu janazah. Dalam sembahyang fardu qasad ta'arruf ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang qasad. Fardu ta'arruf dipanggil zuhur ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu janazah. Contohnya. Saja aku sembahyang qasad, fardu ta'arruf, janazah tu ta'ayyun dipanggil. Kemudian hak sunatnya apa? Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Tu. Niat bilangan rakaat dan niat kerana Allah.
saja aku semayang fardu janazah 4 takbir kerana Allah. 4 takbir, jangan 4 rakaat pula, rokok sujud pula jadinya. Bilangan-bilangan rakaat kan. Hak ada rakaat, hak tak ada rakaat, tu 4 takbir lah. Saja aku semayang jenazah 4 rakaat, rokok sujud 4 rakaat, 4 takbir kerana Allah. Cuma dalam kita niat semayang fardu ni, niat adaan, niat qadaan, sunat. Saja aku semayang fardu zuhur tunai 4 rakaat kerana Allah. Pada ni. So kita pula ditambah pula niat menghadap kiblat. Saja aku semayang fardu zuhur tunai menghadap kiblat 4 rakaat kerana Allah. Panjang tak sempat nak takbir nampak raya. Tapi nak ceritanya, niat tunai sunat. Sebaliknya, kita nak semayang qada, kita niatkan qada dalam takbir kita tu sunat, tapi kena niatkanlah. Tapi kalau tak niat macam mana? Jadi tunai dengan sendiri sebab dalam waktu, jadi qada dengan sendiri sebab luar waktu tu je. Dalam waktu kita tak niat tunai pun tunailah. Habis waktu dah, kita sedar pukul 7 dah. Pukul 7.30 dah, habis dah subuh. Kita pun saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah. Tak niat pun qadaan, qada. Habis waktu qada lah jadinya, walaupun tak niat sekalipun. Tapi niatkanlah, hukumnya sunat. Niat tunai hukumnya sunat, niat qada hukumnya sunat. Kalau tak niat macam mana? Tak ada perkara sunat. Rugilah kalau kita tinggal perkara yang sunat. Ini kadang-kadang pertanyaan, saya nak semayang qada, wajib tak saya niat qada? Mana kita balik pada asal lah. Kalau kita semayang tunai, niat tunai pun sunat, niat qada pun sunat. Dia gitu. Tapi niat, jangan tak niat. Jangan salah faham pula ni. Cuma kadang-kadang biasa orang muskil. Orang muskil wajib ke sunat niat qada tu. Balik pada hak semayang tunai pun niat tunai sunat. Niat qada bagi semayang qada pun sunat lah. Bukan wajib. Jadi tak niat qada sekalipun dia akan jadi qada. Bukan kalau kita niat tunai, tiba-tiba waktu sudah habis, dia akan jadi qada dengan sendiri. Kita niat qada, ingat ke waktu habis dah? Kena waktu ada lagi, dia jadi tunai dengan sendiri. Macam mana contohnya? Kita bangun kita tengah hari tu, tengok pukul 5 dah. Pukul 5 zuhur habis dah ni, kita tidur tengah hari letih, balik kerja tu, kerja shift malam ke begitu tau. Tidur pun tak ada kejutkan kita, sudah pukul 5, Allah zuhur habis dah waktu. Tak berdosa sebab tak sengaja. Dia pun saja aku semayang fardu zuhur qada 4 rakaat kerana Allah. Rehat. Bunyilah rebang, orang baru basuh. Dah tadi tengok pukul 5, kena mata tu salah tengok pukul 4 bukan pukul 5. Jangan. Hok tu bila dia bang belum masuk waktu tu sebab apa tu? Dia salah tengok jarum tu lah. Dia bang sejam sebelum masuk waktu. Faham dah? Dia salah tengok jarum hok pendek tu. Biasalah tu salah tengok. Dah kita dah kejut dah ni, Allah lewat tengok-tengok, pukul 4 kita nampak pukul 5 misalnya. Dah pukul 5 tak ada lalanya zuhur. Kita pun niat qada. Kena-kena kita semayang tu waktu zuhur masih lagi ada. Semayang kita jadi tunai dengan sendiri. Boleh pahala tunai. Pahala tunai dengan pahala qada tak samalah. Tapi kita niat tadi qada. Kita niat qada pun hak hakiki sebenarnya adalah dalam waktu, maka jadinya tunai. Samalah juga. Kita semayang niat tunai. Sebab apa? Sebab kita tengok jam pukul 4. Kita pun semayanglah zuhur tunai. Kena-kena jam tu mapuh, jarum tak berjalan pukul 6 dah misal buat contoh je, reka je lah. Contoh misal ni reka je. Tapi nampak masalah je. Jadi dia bangun-bangun tengok pukul 4. Alhamdulillah, zuhur masih lagi ada.
Lepas tu semayang lah zuhur, niatnya apa? Pukul 4. Niat tunai lah, niat qada apa pula. Kena asal lama dah masuk Maka semayang zuhur tadi tu kita niat tunai, dia jadi qada dengan sendiri. Ada ni. Hak tu hak tersalah lah kita kata. Jadi hak niat tunai, niat qada hukumnya adalah sunat. Niat bilangan rakaat pun hukumnya sunat. Niat kerana Allah pun hukumnya sunat. Ni hukum fiqh. Niat kerana Allah tu sunat. Hukum tasawuf, semayang kerana Allah ikhlas tu wajib. Ikhlas tu kan wajib kan. Itu wajib ketaatan batin dia panggil. Dah kata sunat kerana Allah, itu hak sunat nisbah hukum fiqh. Kita niat dalam takbiratul ihram. Adapun keikhlasan dalam beribadah, dalam semua ibadah, bukan hanya semayang, tu ikhlas tu wajib ijma' ulama. Ada ni, wajib ijma' ulama. Kan kita kan mukhlisina lahuddin. Mukhlis. Bersih daripada kesyirikan, kesyirikan dan bersih daripada riak, ujud, takabur. Disebut itu bersih daripada kesyirikan jali, hak kafir tu, dan kesyirikan khafi, hak riak tu. Itu mukhlisin lahuddin. Mukhlis, bersih. Maka kita ikhlas tu wajib. Itu hak bab ketaatan batin. Hak ni dalam bab fiqh, dalam niat tu kerana Allah. Dalam niat tu puasa kerana Allah, zakat kerana Allah, haji kerana Allah, ibadah korban kerana Allah, akikah kerana Allah, bubuh semua kerana Allah. Tu sunat hak fiqhnya. Hak kerana Allah, hak ketaatan batin tu wajib. Jangan pula kerana Allah sunat je kalau gitu. Jadi ikhlas sunat je, tak faham. Ikhlas tu wajib. Kita niat kerana Allah tu sunat. Tanbihun. Tanbih, satu penjagaan. Bermula hikmah dituntut meniatkan akan zat sembahyang, akan diri sembahyang. Dengan niat apa? Sahaja aku sembahyang. Itu niat diri sembahyang dia panggil. Apakah hikmah niat diri sembahyang tu? Kerana mengeluar dengan dia, dengan meniat akan zat sembahyang tu, segala ibadah yang lain daripada sembahyang. Tu jelah. Saja aku sembahyang. Berapa niat saja aku sembahyang? Niat untuk mengeluarkan kita daripada perkara lain. Itu kena niat saja aku sembahyang, saja aku puasa, saja aku mengeluarkan zakat. Sebab apa? Sebab nak mengeluarkan daripada tak makan bukan sepertinya puasa saja. Tak makan lah. Sebab apa? Sebab kesihatan. Sebab apa nak makan? Sebab nak pergi cek darah. Doktor suruh puasa belah pagi. Puasa juga dia panggil. Belah pagi pun panggil puasa. Dia panggil puasa dulu nak ambil, nak cek darah tu lah. Dia suruh puasa. Kalau puasa ni kena sampai maghrib. Dia kata puasa belah pagi. Puasa ke sebelah pagi? Mana tak makan lah. Tu mana tak makan. Jadi tak makan ni kenapa? Saja aku puasa. Tu nak keluar daripada tak makan kerana lain. Saja aku mengeluarkan zakat. Nak keluar daripada kita sedekah jariah hak sunat. Itu hikmah dia lah. Kenapa kita kena niat akan diri sembahyang tu. Nak mengeluar daripada ibadah yang lain. Dan keluar segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu, dan keluar segala jenis waktu dengan satu waktu yang tertentu. Jadi sekarang ni apabila kita niat fardu, berarti sembahyang kita tu bukan sembahyang sunat. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah, dia akan jadi qabliyah subuh. Lepas tu kalau nak mengeluarkan, nak beza dengan sembahyang sunat subuh, saja aku sembahyang fardu. Barulah sembahyang fardu subuh. Kalau saja aku sembahyang subuh, tak niatkan fardu, itu kena kepada sembahyang sunat qabliyah subuh. Kan kita maklumkan, sembahyang sunat qabliyah subuh, dia tidak ada ba'diyah.
Bila tidak ada ba'diyah, kita niatkan qabliyah tu hukumnya sunat. Saja aku semayang sunat qabliyah subuh. Sebut qabliyah tu sunat je, tapi kena niatlah qabliyah tu. Tapi kenapa niat qabliyah tu sunat? Sebab dia tak ada ba'diyah. Adapun kalau qabliyah zuhur, wajib kena niat qabliyah. Ataupun niat sebelum lah. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur. Saja aku semayang sunat selepas zuhur. Wajib tak kena niat sebelum qabliyah tu? Ataupun selepas ba'diyah? Wajib. Sebab apa? Sebab dia ada dua. Adapun kalau subuh, dia tidak ada ba'diyah. Dia hanya ada qabliyah. Maka dalam niat, kita niat qabliyah tu, hukumnya sunat. Kita pun niat, saja aku semayang subuh, dia akan jadi qabliyah subuh. Jadi nak membezakan dengan semayang fardu subuh, wajib kena niat fardu ta'arruf. Saja aku semayang fardu subuh. Barulah keluar daripada semayang hak sunat. Kena niat fardu. Ada ni. Jadi kalau semayang tu tak niat fardu, dia akan jadi semayang sunat. Walaupun kita tak niat akan sunat. Semayang sunat yang kita niat sunat tu, hukumnya sunat tersebut tadi kan. Jadi kalaulah semayang tu kita tak niat fardu, jatuh hukum sunat. Ni. Jadi nak membezakan sunat dengan fardu, wajib kena ta'arruf, kena niatkan fardu. Saja aku semayang fardu subuh. Dan keluar jenis segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Dia ada waktu-waktu dia. Ada semayang ada waktu dia. Kita pun niatlah. Saja aku semayang duha. Mana bukan semayang hak lain. Semayang duha. Kita sebutlah duha. Dia ada waktu dia. Kita sebutlah isyraq. Dia ada waktu dia. Bila waktu isyraqnya, terbit matahari, nama pun isyraq. Isyraq kan kena tunggu 20 minit ke apa. Itu duha. Ada dalam kitab kata isyraq kena tunggu gitu. Dia kena gini. Ni persoalan yang biasa timbul. Kita kena faham. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, isyraq dengan duha hanya satu sembahyang. Nama sahaja dua. Semayang satu. Masuk waktunya bila? Tunggu 20 minit setengah jam baru masuk waktu. Terbit matahari tak boleh main isyraq lagi. Atas pandangan isyraq ialah duha, duha ialah isyraq. Atas pandangan, inilah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Isyraq ni hanya ada nama saja. Bukan semayang suku dengan semayang duha, bukan. Adapun isyraq semayang sendiri, duha semayang sendiri asing, itu pandangan Imam Ghazali. Jadi bila semayang isyraq ni terbit matahari itulah semayang. Bila semayang duha tunggu 20 minit setengah jam baru semayang duha. Itu pandangan hak isyraqnya lain, duhanya semayang lain. Dua nama bagi dua semayang yang asing-asing. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, nama je. Dua, isyraq lagi, duha lagi. Semayangnya semayang yang sama. Terbit matahari boleh semayang tak? Tak boleh. Kena tunggu 20 minit setengah jam baru boleh semayang. Hak mana pula tu? Hak tu pandangan isyraq, duha, dua nama bagi satu semayang sahaja. Ada ni. Ni keliru ni kadang-kadang ni. Ada kata terbit matahari bermayang lah isyraq. Nama dah isyraq kan. Tak boleh, kena tunggu dulu. Kok mana pula? Dia ada dua pandangan. Satu pandangan isyraq ialah duha, duha ialah isyraq. Terbit matahari belum boleh semayang lagi isyraq yang ialah duha. Kena tunggu dulu. Ada pun pandangan isyraq semayang suku, duha semayang suku. Tu isyraq waktu dia lah, terbit matahari boleh semayang lah. Waktu tahrim tak habis lagi. Waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Tahrim untuk semayang lain. Adapun kalau waktu dia di situ, dia panggil sahibatul waqti, tuan waktu. Waktunya di situ, maka tak timbul lah tahrim haram bagi semayang tu. Sebab rumah dia di situ. Haram kepada semayang lain.
Sembahyang lain pun bukan semua sembahyang pun yang diharamkan. Ada ni. Contoh. Ni contoh. Sembahyang 2 hari raya. Sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang 2 hari raya, sembahyang sunat yang berwaktu. Masuk waktunya pukul 7-9 minit tu lah. Syuruk masuk waktu dah sembahyang raya. Bila habis sembahyang raya ni? Zuhur baru habis sembahyang raya. Masuk waktunya 7-9 minit syuruk. Jadi selepas 7-9 minit syuruk, kita nak sembahyang sunat raya, nak main lalu dah masa tu. Boleh. Waktu tahrim tak habis lagi. Waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Habis waktu tahrim, macam mana awak nak sembahyang sunat raya pukul 7-9 minit, waktu tahrim mula habis. Waktu dia di situ. Bila waktu masuknya sembahyang sunat 2 hari raya, terbit matahari. Cuma sunat tunggulah naik segala tu baru sembahyang raya. Sunat jua. Tapi masuk waktunya sembahyang raya dengan terbit matahari. Sunat tunggu naik matahari segala. Terbit matahari kita pun sembahyang segera. Waktu tahrim belum habis, tuan waktunya di situ, maka tak timbul haram. Jadi kita niat mana-mana jenis waktu tu untuk membezakan waktu yang lain. Dan keluar makmum dengan niat dirinya, dan keluar makmum dengan niat dirinya imam, dengan akasnya akas makmum. Jadi kita niat imam, maknanya kita bukan makmum. Kalau kita niat makmum, kitanya bukan imam. Tu hikmah kenapa kau kena niat imam, kenapa kau kena niat makmum. Hak martabat yang keempat tu, hak semayang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Ni habis kita tajuk hak rukun yang pertama, rukun yang cuma minggu lepas saya ada sebut berkaitan dengan semayang kasar, martabat yang keempat. Niat kasar ataupun niat 2 rakaat wajib niat dalam Allahu Akbar. Kemudian saya ada sentuh berkaitan dengan semayang jamak takdim, jamak takhir bagi orang musafir. Jamak takdim, jamak takhir bagi orang musafir, dia tak syarat niat dalam takbir. Kalau jamak takdim, kita niat dalam sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Niat dalam sembahyang pertama. Sunat dalam Allahu Akbar. Sunat je. Sekarang kita nak jamak takdim. Maka niat jamak tu letaknya di mana? Dalam takbir? Tidak. Dalam sembahyang yang pertama, tapi disunatkan niat tu dalam takbiratul ihram. Sunat jua. Panjang dah niat dalam takbiratul ihram, niat jamak takdim tu niat selepas dah takbir lah. Boleh selagi belum salam. Siapa ke salam lupa niat jamak takdim, okey je, asal kena tunggu 4.30. Ada benda kan? Tu semai zuhur tak niat jamak takdim. Lepas tu macam mana asal? Macam asal tunggu 4.30 lah. Tak ada apa-apa pun. Ke macam mana? Mana tak boleh jamak. Sebab nak jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama. Bukan semestinya dalam Allahu Akbar, bukan. Tapi sunatlah niat dalam Allahu Akbar. Saja aku semayang fardu zuhur, tunai, kasar, 2 rakaat, jamak takdim, kerana Allah banyaknya dengan jamak takdim lagi. Kalau jamak takdim nak niat luar, boleh lah selagi belum beri salam. Jadi jamak dia tidak berkait dengan dalam takbiratul ihram. Tu jamak takdim. Jamak takhir, tu niat dalam waktu yang pertama. Dalam waktu bukan dalam semayang. Masuk waktu zuhur ataupun masuk waktu maghrib, kita pun niat nak takhirkan, nak kemudiankan zuhur dalam waktu asar. Nak takhir, nak kemudiankan maghrib, jamak takhir dalam waktu isyak. Niat dalam waktu tu, bukan dalam semayang. Tak semayang lagi niat dalam waktu. Kalau tak niat, kita tinggal zuhur, tak niat jamak takhir. Kita tinggal maghrib, tak niat jamak takhir, hukumnya tinggal semayang. Ada ni.
Tak niat dalam waktu. Sebab tu kalau orang dia tertidur, naik bah tertidur, pukul 1 tu dia tidur dah, Zuhur tak masuk lagi. Sedar pukul 4:30, Allah, habis waktu Zuhur dah. Saya tak niat jamak takhir ni. Jadi Zuhur tu tak panggil jamak, panggil tinggal. Tapi tak berdosa, bukan sengaja. Masuk kemudian dia pun semayang Zuhur qadaan, bukan jamak dah. Asar tunai. Sebab apa? Sebab dia tidur pukul 1, Zuhur tak masuk lagi. Dia sedar pukul 4:30, Zuhur habis dah. Jadi Zuhurnya bukan jamak takhir, Zuhurnya panggil tinggal. Lepas tu nak qada tu boleh tak nak jamak, tak ada lah jamaknya. Boleh tak nak kasar? Boleh. Sebab tinggal dalam musafir, kasar dalam musafir yang sama boleh. Boleh kasar dalam musafir yang sama. Qada serta kasar dalam musafir yang sama. Tapi kalau dak qada segera, lepas tu bermukif kapung musafir pula, nak kasar hak tinggal hak musafir terdahulu, tak boleh lah. Mana kita qada sembahyang yang ditinggalkan pada musafir yang sama, kita boleh kasar hak qada tu. Tapi jamak ke tak? Tak panggil jamak sebab kita tak niat jamak dalam waktu yang pertama. Jadi niat jamak takhir ni tidak berkait dengan takbir ihram, niat dalam waktu Zuhur ataupun dalam waktu Maghrib. Sampai masa sembahyang nanti, dalam takbir Zuhur niat jamak takhir sunat sahaja. Kemudian dalam takbir Asar niat pula jamak takhir sunat sahaja. Tak niat dah. Sebab kita sudah niat jamak takhir dalam waktu Zuhur, dalam waktu Maghrib. Kita pun semayanglah Zuhur pukul 5 petang, jamak takhir. Saja aku semayang fardu Zuhur tunai 2 rakaat, kasar jamak takhir kerana Allah. Niat jamak takhir itu sunat jua. Hak wajibnya niat dalam waktu Zuhur, dalam waktu Maghrib. Dipanggil dalam waktu yang pertama. Pada waktu pertama waktu Zuhur, waktu kedua waktu Asar. Semayang pertama semayang Zuhur, semayang kedua semayang Asar, kita fahamlah. Jadi kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang yang pertama. Kalau jamak takhir, niat dalam waktu yang pertama. Semayang pertama Maghrib, semayang kedua Isyak. Waktu pertama waktu Maghrib, waktu yang kedua waktu Isyak. Sekarang ni niat dalam sembahyang yang pertama kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir, niat dalam waktu yang pertama. Nak ceritanya tidak semestinya dalam takbiratul ihram. Sekarang kita bicara berkaitan dengan niat dalam takbiratul ihram. Hak wajibnya mana? Kasar jua. Kasar wajib niat dalam takbiratul ihram. Tak niat semayangnya jadi 4 rakaat. Tak boleh nak kasar dah lah. Tak boleh nak pendekkan jadi 2 rakaat. Zuhur, Asar dan juga Isyak. Kan bunyi macam tanya pasal ni. Kemudian ada saya sebut minggu lepas hak berkaitan dengan kebanyakan dalam musafir ni afdalnya jamak takhir lah dalam kebanyakan. Maka timbullah dia kata ada orang dia takut nak jamak takhir, takut mati dulu dia kata. Takut mati dulu. Dia kalau musafir masuk waktu Zuhur, masuk waktu Maghrib, dia semayang lalu jamak takdim sebab takut mati. Dia gini, dia masuk waktu, kita niat dah akan semayang di waktu Asar, niat dah akan semayang di waktu Isyak, mati pun tak ada apa dah. Kita niat dah. Ada ni, kita niat dah. Macam contoh ginilah, masuk waktu sembahyang, kita tidak wajib sembahyang segera, kita sunat sembahyang segera. Yang wajibnya azam. Ada azam. Masuk waktu Zuhur ni kita bukan musafir ni, kita duduk kampung. Masuk waktu Zuhur, azam di hati nak sembahyang. Itu kewajipan kita. Sembahyang segera sunat. Ada ni. Azam ni wajib Orang yang sembahyang memang dia ada azam nak sembahyang. Sebab tu orang yang tak sembahyang bukan hanya berdosa selepas habis waktu kerana meninggalkan sembahyang. Orang tak sembahyang masuk waktu dia berdosa dah.
Sebab apa? Sebab di hati dia tak ada azam nak semayang. Pada ni. Orang dok semayang. Tak semayang tu benar, dok semayang tu. Abang apa? Dak tahu garis isya tu. Kau apa? Dak tahu garis isya tu. Dak tahu maghrib isyak. Dok semayang lah maksud dia. Bukan kata habis waktu berdosa awak. Memanglah berdosa habis waktu. Masuk waktu tu berdosa dah. Sebab dia tidak ada azam untuk sembahyang. Ada ni. Adapun kita masuk waktu memang kita azam di hati nak sembahyang. Segera sembahyang sunat. Belum sembahyang mati tak berdosa. Melainkan kalau kita tahu kita nak mati dah, maka wajib sembahyang segera. Suka. Ada orang tahu nak mati dah. Siapa? Orang yang kena hukum gantung. Ada dah pukul berapa. Contoh. Orang mati hukum gantung tu gantung sebelah malam tau. Kita buat contoh je lah. Buat contoh je. Waktu gantung dia pukul 2. Maka dia wajib segera sembahyang zuhur sebab dia akan mati. Tu kena wajib segeralah sebab waktu gantung dia pukul 2. Masuk pukul 1 lebih zuhur tu dia wajib kena sembahyang segera sebab dia tahu dah dia nak mati pukul 2 sebab dia kena hukum gantung. Ada ni. Adapun kita niat dah nak sembahyang, belum sempat sembahyang mati tak berdosa. Jadi kalau jamak takhir pun itu memang lebih afdal. Ada orang dia kata takut mati. Dah kita ada azam dah, bukan tak azam, kita niat dah di hati zuhur nak sembahyang waktu asar, maghrib nak sembahyang waktu isyak. Tiba-tiba mati tengah jalan, tak berdosa. Dia tak ada orang peseng. Musafir masuk waktu zuhur je segera sembahyang jamak takdim. Masuk waktu maghrib je segera sembahyang jamak takdim. Sebab apa? Tak boleh takhir, mati bila-bila masa. Maka macam mana timbul kata afdal jamak takhir apa semua. Contoh macam kita cerita orang sakit. Orang sakit ni yalah bukan kata orang sakit je mati, orang segar mati. Mana orang sakit lagi dekat nak mati tau. Tapi dia sakit, ada ketika afdal jamak takhir. Saya sebut dah terdahulu kan. Kalau tengok pada kesihatan. Kalau kesihatan dia kalau tengah hari pukul 1, pukul 2 ni dia agak letih. Kalau sebelah petang pukul 5, pukul 6 tu dia agak segar biasa-biasa. Maka afdalnya jamak takhir. Belum tentu lagi pukul 5, pukul 6 dia segar. Pukul 2, pukul 1, pukul 2 dia letih. Siapalah mati dia. Mungkin juga. Tapi dia niat dah nak jamak takhir kan, selesailah bahagian dia. Sebab dia biasa-biasa, tengah hari dia letih lah panas ni. Kalau sebelah petang, dia jadi macam bertenaga sedikit. Maknanya, dia lebih selesa sembahyang di waktu asar. Maka afdal jamak takhir. Tapi orang sakit, letih tengah hari tu, mungkin letih. Siapa ke bawa mati. Belum sempat sembahyang. Tak berdosa sebab dia niat dah nak jamak takhir. Ni. Itu hak berkaitan ni kelebihan lah. Hak mana afdal antara jamak takdim dengan jamak takhir. Jadi selesai kita hak berkaitan dengan huraian hak rukun yang pertama iaitu rukun niat. Faslun bermula takbir ihram iaitu 21 syarat takbiratul ihram. Rukun yang kedua, syarat untuk sah takbir ihram 21. Banyak tu. Satu syaratnya tak cukup, tak sah takbir ihram, tak sah semayang. Apa syaratnya? Kena bahasa Arab. Memang tetap dah. Takkan tu takbir Allah Maha Besar. Gitu. Orang tengok pun pelik. Kemudian takbirnya dengan lafaz Allah, dengan lafaz akbar. Kemudian kena tertib Allahu Akbar. Kemudian dalam keadaan berdiri apa semua. Memanglah syarat tu kita buat. Bunyi 21 syarat. Kejut kita. 21 ni. Tak ada satu syarat tak sah takbir. Takut dah kita 21. Tapi sebahagiannya memang hak kita buat. Tapi dalam kitab ada tulisan ni didetailkan, dihalusi. Mana syarat takbir hak 21. Wallahu a'lam.
Ini kitab 20 sifat hati. 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Yang kita bicaranya hak berkaitan dengan mengumpat di muka surat 38. Di muka surat 38. Hak berkaitan dengan mengumpat tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Kemudian kita bicara terdahulunya adalah berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak ni dalam kitab Penawar Bagi Hati pun didatangkan 6 keadaan mengumpat tadi itu diistisnakan, dikecualikan daripada mengumpat yang haram ijma' ulama', yang mana hukum asal mengumpat adalah haram ijma' ulama', melainkan pada 6 keadaan. Pada 6 keadaan ni dibenarkan mengumpat pula ijma' ulama'. Jadi saya baca hak kuliah terdahulunya dalam kitab Sairus Salikin. Dalam kitab Sairus Salikin juzuk yang ketiga muka surat 87. Di dalam kitab Sairus Salikin tu dia agak panjang bicara berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, mengumpat yang dibenarkan pada syarak muka surat 30. 6 keadaan. Jadi yang pertama yang saya bicara terdahulunya, kita menceritakan kejahatan, kezaliman seseorang kepada kita, kepada pihak berkuasa contohnya, supaya dia ambil tindakan. Kita pergi jumpa polis, kita pun ceritalah kejahatan seseorang yang ia lakukan kepada kita. Kita cerita kejahatan seseorang, namanya adalah mengumpat. Tetapi dibenarkan pada syarak. Contohnya kita kata antara suami isteri pergi jumpa kepada pihak qadi supaya dia ambil tindakan. Contohnya lah, report supaya dia ambil tindakan. Suami menzalimi isteri contohnya, tidak bagi nafkah contohnya. Dia pun pergilah report di pejabat qadi. Dia pun ceritalah keburukan suami yang tak bagi nafkah. Namanya apa? Namanya mengumpat. Tetapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Namanya memang mengumpat. Bukan kata tak panggil mengumpat. Nama memang mengumpat tetapi tidak diharamkan. Bukan nak menafikan nama mengumpat, bukan. Kita cerita akan keburukan seseorang yang tuan dia pasti akan marah, mengumpat lalulah pedih laginya. Suami apa dia jumpa qadi cerita suami ni tak bagi nafkah. Suami suka, mesti dia marah. Mengumpatlah nama dia. Tapi mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kenapa pergi report? Supaya kezaliman tu terhenti. Ada ni. Itu mengumpat yang dibenarkan. Kemudian yang kedua dalam kitab mengumpat yang dibenarkan ni, kita cerita satu-satu maksiat, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang supaya seseorang tu tolong kita tegah. Kita nak tegah, nak cegah, nak tolak, kita tak berani. Kita pun pergi jumpa ayah dia ke, abang dia ke, beritahu ke ayah dia, anak pocik begiam. Mengumpat ke tak? Mengumpat lah, apa dia laginya. Tapi mengumpat yang dibenarkan.
Jumpa dengan abang, adik awak begini-begini cerita. Supaya apa? Supaya abang tu ambil tindakan. Supaya hentikan maksiat. Dia tidak menzalimi kita, cuma dia buat benda salah. Dia tak menzalimi kita, cuma kita sepatutnya kita yang cegah. Kita yang halang, tapi kita tak berani. Ataupun kalau kita cerita pun dia apa ni? Tak panggil tak? Panggil apa? Itulah. Dia kalau cerita apa-apa, tak pedulilah. Kita pun beritahu kepada orang yang boleh tolong hentikan maksiat. Jumpa Tok Imam ke, jumpa ketua kampung ke, beritahu ke Tok Imam. Tok Imam, tempat ni begini. Tok Imam pun ambil tindakan. Supaya apa? Supaya dihentikan. Hak pertama tadi, kezaliman yang ditimpakan ke atas kita. Kita beritahu pada pihak berkuasa supaya kezaliman ke atas kita tu diambil tindakan. Sekarang ni dia tak ada kena-mengena dengan kita. Dia tidak menzalimi kita, tapi dia buat benda maksiat, dia buat benda salah. Maksiat benda salah ni kita yang sepatutnya pergi cegah, tapi kita tak berani. Maka kita pun beritahu kepada pihak yang boleh menghentikan maksiat tu nah. Macam kalau kita kata kalau orang tu berdua-duaan, riputlah jabat agama. Telefon jabat agama, saya nak beritahu ni. Beritahu apa? Beritahu ada lelaki yang mengumpat. Mengumpat kamu tu. Memanglah mengumpat. Tapi mengumpat yang dibenarkan supaya dihentikan. Gitu. Supaya dihentikan. Ini hak yang kedua. Kemudian yang ketiganya dalam kitab Sairus Salikin ni, yang ketiga, kerana kita nak tahu hukum. Kerana kita nak tahu hukum. Cuma nak tahu hukum ni jikalau kita kita tak sebut siapa yang melakukan, maka lagi baik kita jangan sebut. Kita jangan sebut apa yang dilakukan. Kita hanya sebut cara umum. Kalau si anu, kita sebut nama lah, melakukan perkara bergang-bergang, apakah hukumnya? Apakah hukumnya? Maka seeloknya jangan sebut. Tapi kalau nak sebut pun boleh. Sebagaimana ni sebagaimana hak sebagaimana ibu mertua Nabi SAW, Hindum, isteri kepada Abu Sufyan. Isterinya nama Ramlah tau. Anak Abu Sufyan. Abu Sufyan tu kan mertua Nabi kan. Hindum tu mertua Nabi. Ramlah tau. Hafsah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ramlah tau. Jadi Hindung ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun ceritalah bahawa Abu Sufyan ni, inna Abu Sufyan rajulun sahih, lelaki yang kedekut, tidak memberi akan daku akan nafkah yang mencukupi aku dan juga akan anak-anak aku. Maka Hindum berkata, fa'akhizu min ghairi ilmi. Maka adakah harus aku mengambil tanpa pengetahuan Abu Sufyan? Itu pertanyaan. Tanya hukum tu. Jadi Abu Sufyan ni rajulun sahih. Rajulun sahih ni lelaki yang kedekut, yang tak beri nafkah yang mencukupi akan aku dan akan anak aku. Maka Hindum bertanyalah, adakah harus aku mengambil daripada ketiadaan pengetahuan Abu Sufyan? Apa hukum nak ambil senyap-senyap? Mana ni? Cerita apa tu? Cerita suami dia kedekut. Suami dia cerita kepada siapa? Kepada Nabi. Cerita kepada Nabi. Orang kata Nabi tu menantulah. Tapi Nabi ni, ia boleh cerita ke Nabi bahawa Abu Sufyan ni lelaki yang kedekut.
bagi nafkah tak cukup. Boleh tak aku nak ambil? Bila aku ambil tu hukum dia panggil. Walah tak sebut nama pun tak apa. Ya Rasulullah, kalau ada seorang suami yang pada dah sebut pun tak apa. Yang disebut inna Abu Sufyan, sebut nama direct tu. Sesungguhnya Abu Sufyan ni rajulun sahih, lelaki yang kedeku. Boleh je buat pertanyaan. Seorang suami gini ni. Suami mana? Adalah tu. Tapi tak ni inna Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan tu. Padahal boleh tak nyatakan sesiapa. Boleh dah, tapi harus walaupun tak nyata nama sesiapa, boleh tanya hukum dah. Kalau setakat nak tanya hukum, apa nak sebut nama? Walaupun tanpa sebut nama, boleh dah tanya soalan, tapi dia haruskan juga sebut nama. Harus je ni. Jangan duk sebut lah, sebut umum sudah lah. Macam mana kalau gitu, seorang suami gitu sudah lah. Mana boleh tak dia nak ambil daripada suami dia tanpa pengetahuan suami. Tapi sebut terang-terang. Adakah Nabi larang? Nabi tak larang. Apa disebut Abu Sufyan tu kedeku, mengumpat ke tak? Mengumpat. Tapi Nabi tak larang. Sebab tu dibenarkan ijma' ulama'. Ni. Sebab Nabi tak larang. Apabila Hindun sebut Abu Sufyan ni walam yanha Rasulullah, maka tidak menegah akan Hindun oleh Rasulullah. Jangan duk mengumpat begitu suami awak tu. Nabi tak larang. Itu makna apa tu? Dibenarkan. Ijma' ulama dibenarkan. Sebab apa? Nak tanya hukum, boleh tak ambil tanpa pengetahuan. Nabi pun kata khuzi ma yakfik wa waladaki bil ma'ruf. Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil oleh kamu akan barang yang mencukupi akan kamu dan mencukupi akan anak kamu bil ma'ruf, dengan elok. Ambil dengan elok mengapa? Jangan ambil berlebihan. Boleh ambil di gomor terus, habis dalam poket kawan tu. Jangan. Bil ma'ruf. Mana apa ni? Ambil untuk keperluan. Bukan kata ambil lah biar jadi botok dia. Bukan gitu. Ambil dengan makruf lah. Kodok-kodok keperluan lah. Kalau kata Nabi kata ambil oleh kamu, sedap tu. Tak ada cerita, tak ada bil makruf. Boleh ambil habis. Boleh ambil habis. Balas tak? Ambil habis. Ambil bil makruf. Ambil dengan apa? Jangan ambil yang berlebihan. Itu tanya hukum. Kemudian dalam kitab ni yang agak panjang adalah yang keempat. Jadi yang keempat tu saya tinggal dululah. Sebab mungkin minggu ni pun tak sempat nak perhabis 6 ni. Kita pergi pada yang kelima ni susunan dalam kitab. Orang yang menzahirkan kefasikan. Orang yang tak malu-malu buat maksiat. Kita boleh cerita akan diri maksiat yang dilakukan. Contoh-contoh macam artis-artis tu kan. Kan tak malu tu kan. Telanjang, lepas tu berpeluk-pelukan. Apa dah ni? Telanjang bukan tanya bulat. Telanjang tu tanya bulat. Tanya bulat kena takat ke polis lah pula. Kerana telanjang ni tidak menutupi aurah lah. Lepas tu berpeluk-pelukan. Ayat kena. Cerita molek kot tak? Salah faham. Maknanya berpeluk-pelukan. Dia menzahirkan kefasikan dia. Dia menzahirkan maksiat dia. Ada dia. Maka diharuskan. Diharuskan kita sebut akan maksiat yang dilakukan. Mengumpat ke tak? Memang mengumpat. Tapi diharuskan sebab dia mengumpat ni menjatuhkan maruah seseorang. Orang yang menzahirkan maksiat ni, maruah dia yang jatuhkan. Dia tak ada maruah dah. Tak ada harga diri dah. Tak ada. Dia tak ada harga, tak ada kemaluan dah dianya. Kemaluan kan masuk lain pula. Tak ada malu-malu dah dianya. Tak ada malu-malu.
Tak ada malu. Maknanya di maruah dia tak ada hari tak ada, kita pun sebut akan maksiat yang dizahirkan. Itu dibenarkan pada syarak. Tapi dibenarkan pada syarak pun atas semata-mata maksiat yang dilakukan. Akan semata-mata maksiat yang dilakukan. Jangan duk tambah pula. Tambahnya macam mana? Allah dia ni pakar seksi, tuan hitang. Hitang tu maksiat ke? Berdosa ke hitang? Hitang. Tuang tu pendek, hidung tu kepek. Dok comel mana? Tu mengumpat yang tidak dibenarkan. Ada ni. Takut tambah tu lah. Oh, kalau jenis sling betul boleh tahan juga. Dia dah aurah. Ni gemuk debong. Kita gemuk debong dah. Gemuk debong. Apa dia? Yalah tuannya gemuk. Kalau tuan tu comel boleh tahan juga. Dedah aurah ni tuannya gemuk. Dia panggil itik gembo-gembo dia panggil. Itik gembo-gembo. Kena itik gembo-gembo tu. Kan itik gembo-gembo tu kan dijalankan punggung dia pusing tu. Punggung itik gembo-gembo tu. Maknanya orang ni gemuk. Gemuk tu maksiat ke? Hidup kepek tu maksiat ke? Tu mengumpat yang tak dibenarkan. Hanya boleh sebut maksiat yang diperzahirkan sahaja. Budak ni patang orang gendong dia ni. Ikutlah budak lelaki mana pun nak gendong dia ikut belaka. Kita pun sebutlah budak tu, anak orang tu jenis ikut orang lelaki bawa. Mengumpat ke dah? Mengumpat. Tapi oleh kerana dia menzahirkan. Sebab ada setengah orang kan, dia akan keluar jual kapung, dia janji molek-molek, tu dia sembunyikan. Ada setengahnya dak, mak ayah dia bagus. Apa? Mak ayah yang apa? Yang steady apa? Yang sporting yang sporting. Boleh nak gendong anak, tapi jangan ambil ujung kapung, ambil depan rumah. Gitu. Atau depan rumah. Balik jangan tengah malang sangat. Malang tak apa, jangan tengah malang sangat aje. Bagus. Sporting mak ayah dia. Mak ayah dia gitu juga pun dulu. Maknanya jangan ambil tepi-tepi kapung tu. Macam ni. Dia biar ambil depan rumah. Hantar depan rumah. Tu dengan mak ayah pun kena waktu tu. Ada ni. Ada orang dia sembunyi-sembunyi. Ada orang tak. Jenis budak tak peduli. Orang yang seumpama ni, kalau seseorang tu ada keberanian, ada kekuatan, syarat membenarkan, dia memalukan orang yang seumpama ni. Tahan. Mu ni murah sangat ke? Misalnya Allah malunya budak tu. Boleh. Itu pengajaran. Sebab apa? Sebab dia menzahirkan maksiat. Tapi kena ada orang ada keberanian. Tidak, tumbuk dia orang dah situ. Orang hak jenis orang tak berani, orang tak berani nak lawan. Ada seumpama tu. Ada kapung-kapung orang seumpama tu, dia kalau buat lebih kurang, siap. Dia akan tahan, dia akan mahu depan orang ramai. Jadi orang kampung pun takut. Buat molek tu, tengok di abang tu, tengok di pocik tu, siap mah. Di sound depan malu nanti. Jadi orang kampung tengok ke abang tu, pocik tu, orang pun jadi takut nak buat. Sebab apa? Sebab dia direct. Dia berani. Tak ada orang berani nak lawan dia. Mana kalau ada keberanian seumpama tu, syarak membenarkan. Ada ni. Sebab dia kadang-kadang perkara-perkara ni nak hak pakai nasihat lah. Hak pakai gedebel kena pakai gedebel juga. Tak ada debel. Hak ni kisah tunggu buka pondok. Nasihat lah. Orang kampung tu Jumaat pun dok. Orang kampung tu tak Jumaat. Kerja dia belaga ayam. Itu belaga ayam Jumaat tu. Tunggu dia akan nasihat. Semalam Jumaat tak mari. Mari orang debel, siapa tak mari Jumaat hari ni? Siap. Penuh lu. Mari Jumaat belakang lu dah. Kadang-kadang nasihat teguh lembut ni tak jadi. Dia kena pakai orang something ni. Something. Lepas tu kadang-kadang seorang guru, dia akan pergi pegang hak tu. Hak boleh. Dia cari tu. Kadang hak tu guru ni dia cari hak kepala belaga ayam. Taubat hak tu, dia guna hak tu lah. Dia guna hak tu untuk bunterah. Dah kampung tu masyhur belaga ayam. Maknanya
berlapis-lapis dah kerja belagayang tu. Siapa tunggu tarik? Dia tarik hak kepala, hak paling backing. Boleh tu seorang, tu lah. Akhirnya berhenti semua orang pergi belajar lepas tu. Tinggal belakang akhirnya jadi belajar taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya, terkadang dalam agama ni guna cara lembut, terkadang kena pakai juga. Hak debel-debel, hak something, hak andalan tu boleh pakai juga. Ni nasihat Jumaat tak mari. Bila Jumaat tak mari tak cukup bilangan. Akhirnya boleh kena semai Zuhur saja. Macam nak buat? Dia kira orang debel. Tak mari Jumaat. Tak ada tangga rumah. Tak ada tangga rumah lah. Bangun pagi, turutan jatuh lah tak ada tangga. Orang pun takut. Lepas tu kadang-kadang kalau ada orang hak jenis ada keberanian lah. Kalau orang tu sangat-sangat menzahirkan maksiat, dia boleh. Kita kata kok macam mempermalukan. Tak apa mempermalukan. Sebab apa? Sebab dia tak ada dah. Tak ada. Malu dia tak ada dah. Permalukan apa? Kamu tak ada malu. Tak ada malu. Tak mau sebut kemaluan tu. Tak ada malu. Bila kamu tak ada malu, kamu kata dia permalukan kamu. Dah kamu ada malu ke tak? Kamu tak ada dah kan? Tak ada timbul permalu. Bagi orang yang menzahirkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keadaan lagi yang diharuskan, yang dibenarkan mengumpat daripada 6 perkara, 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.